masuklah dalam sebuah tajuk, iaitu yang dikatakan di sini su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Taala adalah bahasa mudah untuk kita, ialah meninggal dalam keadaan yang tidak terpuji. Meninggal dalam keadaan yang tidak terpuji. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya dan setinggi-tingginya kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan kemegahan Allah dan juga dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita untuk selesai solat maghrib secara berjamaah di rumah yang paling mulia di bumi Allah, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan syukur sekali lagi kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kelembutan Allah dan ihsannya Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu-pintu hati kita untuk sama-sama kita dapat duduk di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan satu hari kelak kita akan pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon agar kita dijemput masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Dan kita nantikan juga di sana adalah syafaat kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga menjadi kenyataan juga kepada kita nanti di sana. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sambungan kita tuan-tuan perempuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat dan Kiamat, karangan asal Imam Qurtubi rahimahullahu taala, diterjemahkan ke dalam bahasa ibunda kita daripada penerbit Al-Hidayah House of Publishers yang Berhad, dimasyhurkan bahkan diperkenalkan oleh Datuk Badli Shah di TV Al-Hijrah pada tahun 2013 pada pukul 6 petang setiap hari Rabu dalam bahagian akidah. Dan insya-Allah tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita insya-Allah untuk mengambil rehlah kita untuk mencungkil permata khazanah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan itu akan memberikan kita kasih sayang Allah kepada kita selalunya dan keampunan Allah selamanya kepada kita dan juga ahli keluarga kita. Moga-moga kita semua akan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bakal akan dapat minum telaga Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah, masuklah dalam sebuah tajuk, iaitu yang dikatakan di sini su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah bahasa mudah untuk kita, ialah meninggal dalam keadaan yang tidak terpuji. Meninggal dalam keadaan yang tidak terpuji. Itu yang dimasukkan su'ul khatimah. Moga-moga tuan-tuan perempuan Allah Ta'ala lindungkan kita dan jauhkan kita dari kematian yang cukup mengaibkan. Di dalam tajuk itu tuan-tuan, su'ul khatimah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 24 tuan-tuan. Surah Al-Anfal ayat 24, saya baca mafhumnya tuan-tuan. Wahai orang yang beriman. Wahai, yarhamukallah. Wahai orang yang beriman. Sahutlah seruan Allah dan seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahawanya
sesungguhnya Allah membataskan antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada dialah kamu akan dihimpunkan. Surah Al-Anfal ayat 24. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat tuan-puan, kenapa Allah Taala meletakkan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kita cuba fikir sejenak, kenapa Allah Ta'ala letak wahai orang yang beriman? Kenapa tak letak sekadar wahai manusia-manusia? Kenapa Allah Ta'ala letak wahai orang-orang yang beriman? Kerana hanya orang yang beriman sahaja dia akan menyahut seruan Allah Ta'ala. Ini orang beriman. Orang beriman, teman, apa sahaja hidupnya, dia akan hidup untuk Allah. Itu prinsip orang beriman. Makannya, minumnya, tidurnya, kahwinnya, zuriatnya, kehidupannya, gajinya, rumahnya, kenderaannya, semua dia akan buat untuk Allah Ta'ala. Dan dia akan pastikan hidupnya, solat itulah ibadahnya. Solat itulah yang buatkan hatinya tenang. Solat itulah yang buatkan dirinya ada isteri yang solehah. Solat itulah yang buatkan zuriatnya nanti akan baca kepadanya setelah dia bertemu dengan Allah SWT. Solat itu jugalah yang buatkan rezekinya yang dimerasai keberkatan dalam hidupnya. Solat itu jugalah kenderaan dan rumahnya menjadi barakah. Beza dengan orang yang tidak mengerjakan solat di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kan? Ni orang beriman kan? Sebab tu, tuan-tuan perempuan, kalau nak nilai orang itu, pertamanya solat tak dia. Dia solat Ustaz. Satu lagi tahap, solatnya dia solat di rumah mana? Kalau dia solat di rumah Allah, tanya lagi soalan yang seterusnya. Nampak kan? Sebab tu ulama-ulama yang terdahulu, A'immah Arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, imam-imam yang lain, Imam Hujjatul Islam, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ramai lagi imam yang lain. Sebelum mereka ini dinaikkan oleh Allah Ta'ala menjadi kedudukan orang yang boleh mengeluarkan mazhab-mazhab mereka, antaranya yang buatkan mereka cukup jaga adalah kehidupannya bersama dengan ilahi. Nampak kan? Bau rasa dalam tu kan. Sedikit ketakutan, sedikit gelisah, sedikit gemuruh, sedikit rasa serba salah. Ini orang beriman kan. Orang beriman. Dia takkan rasa diri dia sentiasa betul. Tak. Orang iman tak macam tu kan? Dia takkan rasa diri dia sentiasa yakin. Tak. Dia akan rasa dalam hati ni, ada hati dia, dia perlukan bermuhasabah. Ni orang beriman kan? Sebab tu Allah Ta'ala firman kepada kita, khitab pada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bila orang beriman, dia dengar kan, dia akan celik mata kan. Dia bukan cakap celik yang luar, dia akan celik mata hati. Dia nampak. Dia nampak kat situ dah. Sebab Allah Ta'ala beri tuan, cahaya iman ni tak semua Allah Ta'ala akan berikan kepada orang-orang keseluruhannya. Tak. Allah Ta'ala pilih kan. Bila Allah Ta'ala pilih tuan-tuan, maka kita semua yang hadir ni jagalah elok-elok kan. Sama kan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wahai orang-orang yang beriman. Lagi, sahutlah seruan Allah. Nampak kan? Sahutlah seruan Allah. Istajibu lillah walir rasul. Sahutlah seruan Allah dan seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa yang Allah Ta'ala berikan kita panduan, sam'an wa ta'ah. Kami dengar dan kami taat ya Allah. Dengar taat.
Apa hukum makam, kita ikut. Halal ini, haram ini. Syubhah yang ini, yang buatkan rezeki kita barakah begini. Husnuzan itu nilainya cukup tinggi di sisi Allah Ta'ala. Su'uzan itu nilai yang cukup tercela di sisi agama. Nampak kan? Kita sahut. Apa yang Allah Ta'ala beri kat kita, kita sahut. Labbaik, labbaik, labbaik. Kami terima seruanmu ya Allah. Kami terima sahutanmu ya Allah. Kami terima jemputanmu ya Allah. Nampak kan? Saudara se-Islam kita seronok sekarang di Mekah. Seronok sekarang di Madinah. Laksanakan ibadah haji, kita tengok. Selalu up status dan sebagainya. Nampak kan? Mereka dapat rezeki di situ. Kita dapat rezeki di sini. Apa dia? Kita puasa sunat Zulhijjah. Kita puasa yang satu hari Rasulullah sarankan kita supaya jangan lepaskan untuk tak puasa. Puasa kita mengampunkan kafarah dosa kita setahun sebelum dan setahun akan datang. Sahut kita puasa. Selesai puasa, sahut lagi korban kita buat, laksanakan. Ambil bahagian lagi, teman. Takbir raya kita ada, kita sahut. Allah Ta'ala kata, istajibu lillah walir rasul. Sahutlah seruan Allah dan seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mengajak kepada umat baginda, umat baginda. Yunadi lil iman, mengajak kita supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggil itu. Beriman. Kita beriman dengan rukun 6, percaya kepada Allah, percaya malaikat, kepada kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Beriman lagi kita pada rukun Islam, mengucap, solat, puasa, zakat, haji, semua kita beriman. Orang kata senang Ustaz, memang senang. Tapi macam mana kalau tuan-tuan perempuan kata senang, kenapa di bumi Malaysia paling banyak ajaran sesat jatuh di bumi Selangor? Kenapa bumi kita, man? Ajaran sesat bumi Selangor. Bila orang tak ambil indah mengenai nakkan agama untuk diri dia, Allah langsung tak akan ambil indah untuk dirinya, man. Sikit ni mau tak ambil. Mak kan? Ini antara Allah Ta'ala dengan hamba dia. Bila kita nak Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nak kita. Tapi bila kita tak nak Allah Ta'ala dalam hati kita, Allah Ta'ala tak akan rugi walaupun sekejap. Kerana kita tak nak Allah Ta'ala. Sikit pun tak. Bahkan Allah Ta'ala tak akan rasa rugi walaupun seluruh bumi ini tak sujud kepada Allah. Tak lagi. Sebab Allah Ta'ala pegang seluruh alam. Itu masuk, man. Kita tengok, man. Lepas tu kita tengok bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam, man. Macam mana hidup beliau, man. Bagaimana seorang yang fatanah, seorang yang tabligh, seorang yang siddiq, seorang yang orang kata sentiasa perasaan jiwa ikhlas kepada Allah. Sifat yang lazim kita tengok 4 tu. Seorang penyampai pada agama, seorang yang bijak pandai, seorang yang amanah, al-amin, dan as-siddiq, berkata benar, man. Tengok bagaimana Rasulullah mengatur dan mencorak para sahabat nak adakan sifat 4 itu supaya betul cara pembawaan dan wataknya. Apa-apa. Betul. Lepas tu baru kita nampak keharmonian Islam di situ. Kan? Sebab tu kita nak tengok orang ni kalau bagus buat kerja umpan, pastikan bila Bilal menjemput hayya 'alas salah, dia dah nampak dah. Kat mana dia kena waktu tu? Adakah dia terus dengan kerja dia, sibuk dengan kertas buat report dan sebagainya, buat apa saja, sama ada dia seorang yang kerja kerajaan, sama ada dia kerja sendiri,
Sama dia kerja dengan swasta ataupun dia nampak la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Dia marah. Kita semua yang hadir ni, semua tuan-tuan perempuan menyahut la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Allah Ta'ala panggil tuan-tuan datang ke rumah Allah. Solat, sujud kepadanya, duduk sekali di taman-taman syurga. Baru kita nampak hati kita, man. Jernih Allah Ta'ala bersihkan hati kita, man. Ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah membataskan antara manusia dan hatinya. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala membataskan antara manusia dan hatinya. Allah Ta'ala, tuan-tuan yang memuliakan Allah, Maha segalanya, Maha berkuasa, Maha pengasih dan Maha pengampun. Maha pencipta, Maha pemilik segala-galanya. Dan Allah Ta'ala tahu mana yang sebaiknya untuk hambanya, tahap boleh pegang di mana. Mana tempatnya, ada border dia. Macam kita kalau naik flight, ada boarding pass dan sebagainya. Kita pergi negara orang, ada border. Malaysia di sini, Thailand di sebelah, Singapura di sebelah sana. Begitu juga dengan Allah Ta'ala, teman, beri lebih lagi kepada kita, teman. Beri lebih lagi kepada kita yang sangat luar biasa nak terangkan kepada kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tuan, yang boleh membuatkan perbatasan manusia dan hatinya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan. Lepas tu kita boleh lihat diri kita, puan, bezanya kita manusia dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain, tuan, mereka hidup kerana ada kepada diri mereka hanyalah nafsu semata-mata, puan. Nafsu. Buktinya mereka ada musim mengawan. Ada, puan. Tuan-tuan balik kampung, kan. Tiba anak kita dengar USJ, biasa pakai nama Daddy kan. Daddy, bunyi apa tu? Kita pun jawab, adalah tu. Tak payah ambil tahu. Nampak, kan? Nah, binatang, kan? Binatang nalurinya nafsu semata-mata, kan? Nafsu. Anak mereka sendiri pun mereka tak kenal. Ibu mereka sendiri pun mereka tak kenal. Mereka makan anak mereka, kan? Nah. Tetapi yang cukup malunya bila kita, tuan-tuan perempuan dekat Allah, diberikan naluri, diberikan hati dan perasaan, tapi nampak lebih dahsyat daripada makhluk yang lain. Lepas tu Allah Ta'ala bagi kita awal, bezanya kita ni ada dalam ni, ada cahaya iman, man. Orang Islam. Islam yang beriman kepada Allah, kita ada cahaya iman. Bila nama cahaya iman, tuan, kita punya kaedah kita, kita punya langkah kita, dan kita punya cara kita, uslub kita, dan kaedah kita melalui daripada apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kan. Lepas tu Rasulullah, tuan-tuan perempuan yang dekat Allah, tak pernah pun laksanakan apa saja tindakan melainkan ikut kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tanya, Ustaz, macam mana Ustaz, wahyu Rasulullah pun Rasulullah dah wafat 1443 Hijrah dahulu, Ustaz. Kami nak ikut siapa, Ustaz? Agama ajar, kan. Allah Ta'ala ni maha bijaksana, kan. Allah Ta'ala maklum kita awal lah. Apa dia? Al-ulama warithatul anbiya. Ulama tu pewaris Nabi, kan. Selesai masalah. Bab agama bagi kat ulama. Setiap negeri, kan, ada mufti. Setiap negeri ada mufti. Bila ada mufti, tuan-puan, kita rujuk kepada para-para mufti. Para-para mufti itulah sebenarnya benteng kepada apa yang disahutkan, dimaklumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tuan.
Selamatlah kita apabila kita merujuk kepada orang yang ahlinya, iaitu para mufti. Nampak kan? Selamat kita kan? Kita semua hidup tak adalah terumbang-ambing, terkucar kacir, rasa keliru, rasa macam pening lalat, tak ada man. Bila kita ambil apa yang mufti fatwa, kita ikut satu demi satu man. Kita ikut. Tak ada satu pun kita bangkang. Sebab kita mengikut kepada orang ahlinya. Bila ahlinya tuan-tuan, tak ada masalah. Tak ada kita nak pertikaikan, tak ada kita nak kata ini dan itu, kenapa begini. Sebab apa? Sebab mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mengeluarkan setiap fatwa daripada mereka bukannya dengan hawa nafsu. Tak ada kan? Ini para mufti kan? Sikit pun tidak kan? Mereka akan keluarkan segalanya. Itu semua dari segi sudut mereka mengkaji setiap Al-Quran dan hadis dan perbincangan mereka dengan ulama-ulama yang masyhur kan? Mak, barulah betul kan? Saluran kita. Baru kita dapat akal kita cergas, akal kita bijak, betul. Dan panduan kita selamat kan? Panduan kita selamat kan? Tak ada dah yang tersalah kiri dan kanan, tak ada kan? Ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sesungguhnya kepada dialah kamu akan dihimpun. Allah. Surah Al-Anfal kan? Dan sesungguhnya kepada dialah kamu akan dihimpun. Kita semua kan akan dihimpunkan di depan mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahkamah manusia kan, kita boleh lagi toleransi kan? Boleh lagi kita ada timbang rasa dan sebagainya kan? Di dunia kan? Sama ada kita di pihak benar, kita dapat kan? Sama ada kita di pihak yang tidak benar, kita dapat kan? Kita dapat. Tapi bila Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Anfal ini kan, ayat 24, ilaihi tuhsyarun, dialah kamu akan dihimpun kan? Yang itu kan, kita akan berpeluh di sini kan? Ini sifat orang beriman kan? Orang beriman bila kata, Allah Ta'ala akan kata, kamu akan dihimpunkan. Orang beriman kan, mereka akan berpeluh, keluh kesah kan? Akan pitam kan? Dia takut dalam ni kan? Bagaimana aku nak menghadap yang menciptakan aku dengan keadaan yang penuh kekurangan, keadaan yang penuh kealpaan dan penuh kecacatan. Tetapi aku tak juga akan menghadap Tuhan aku. Tak ada tempat aku nak lari. Tak ada tempat aku yang boleh berehat. Tak ada tempat yang aku boleh berteduh. Tangguh pun tak ada. Tetap janji akan janji kan? Di dunia kita boleh gitu kan? Di dunia kita boleh berlari kat mana-mana kan? Tiba-tiba dah tak ada dah. Hilang gitu. Tapi di sana kan, mana pun kita pergi kan, daripada umat Nabi Allah Adam alaihi salam, daripada jin sebelum itu pun, semua akan dihimpunkan dan semua akan menghadap Allah Ta'ala. Seorang-seorang, tak ada satu pun ada, orang kata partner, tak ada. Seorang pergi. Kita akan pergi seorang-seorang. Seorang-seorang akan menghadap. Yang ada yang menghadap dalam keadaan cukup hatinya bahagia. Bahagia kan? Seronok lah, seronok. Dia tenang lah. Sebab apa? Waktu dia dahulu di dunia, dia terima macam-macam ujian, musibah, keaiban, fitnah, mengumpat dan sebagainya. Bala bencana, semua dia terima. Kecelakaan, dia terima dengan hati yang penuh cekal dan tabah dalam ni. Sujud dia selalu kepada Allah. Dia hanya tahu yang boleh memberikan segala kebaikan adalah Allah. Dengan betul cara Islam ajar, betul lah dia dapat. Sebab itu kan,
Kita kena pastikan niat kita, man. Apa dia? Pastikan rumah masjid Allah ni, Al-Falah ini, pastikan kita hadir selalu 5 waktu sehari semalam. Kalau kita cari rezeki, nafkah dan sebagainya, pastikan rumah Allah di tempat lain, kita kejar pergi. Dan jangan kita lepaskan dalam hati kita, dalam sehari, jangan lepaskan peluang duduk dalam taman-taman syurga. Nampak kan? Itu akan membersihkan hati kita di dalam. Nah. Lepas tu para sahabat, man, tak pernah pun memberi alasan sampai tak ada masa nak duduk dalam taman-taman syurga. Tak ada alasan, man. Sebab nak menghadap balik Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala akan tanya kepada kita, man. Umur yang aku beri kepada engkau, ke mana engkau guna? Ke mana, man? Wahai Allah, aku ni sibuk, ya Allah. Umur yang kau beri tu, ya Allah, aku sibuk cari rezeki, cari nafkah, duit, cari untuk kesenangan kehidupan aku dengan isteri aku, dengan anak aku dan sebagainya. Kita jawab, Allah akan ambil juga tindakan kepada kita dan mengambil contoh Nabi-Nabi yang lain, man. Nabi Allah Sulaiman, man, pun sibuk, man. Allah Ta'ala beri boleh faham bahasa selain daripada bahasa manusia. Jin boleh, binatang sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, iaitu Nabi Allah Sulaiman boleh. Apatah lagi manusia, lagi boleh. Dan beliau juga sujud menghadap Allah Ta'ala. Campak terus yang sibuk tu masuk neraka. Nampak, Abang? Ingat, Abang? Solat tu penting, man. Mana-mana pun kalau kita buat kerja, bila masuk solat, waktu azan, dapatkan waktu di awal waktu. Tuan guru kita, Al-Fadhil Datuk Dr. Zulkifli Al-Baqi mengatakan, mukmin yang nak berjaya adalah mukmin yang solat di awal waktu. Semayang awal waktu, man. Berjaya kita, man. Lagi, duduk dalam taman syurga, berjaya. Baru kita akan nampak kat mana kedudukan sebenarnya kita seharusnya di mana. Kita akan tengok, ni akan ambil perhatian. Kat sini saya kena ambil lagi. Kat sini saya kena kurangkan. Kat sini saya kena tujukan betul-betul, man. Sekiranya dalam waktu kerja kita, tempat syarikat kerja kita dan sebagainya, ada KPI kita, ada SOP kita, berjalur ke bawah, man. 1, 2, 3, 4, naik pening kita menghafal, cuba nak buatkan, man. Islam punya lagi mudah, man. Solat, semua tu jadi ibadah. Allah Ta'ala terima semua tu. Walaupun sekecil-kecil kita buat apa saja, dengan syarat kita semayang. Tapi kalau tuan-tuan perempuan buat saja apa situ, tetapi bila Bilal panggil hayya 'alas solah, tak nampak kita di tempat sedah, Allah Ta'ala tolak habis amalan tuan-tuan dan perempuan. Tak ada satu pun Allah Ta'ala terima. Nampak, kan? Rugi tak rugi, kan? Baru kita akan nampak waktu. Walaupun kita nama Islam, walaupun kita tutup aurat, walaupun kita buat bermacam-macam kebajikan, tolong orang dan sebagainya, tapi waktu hayya 'alas solah tak nampak dah, Allah Ta'ala tolak mentah-mentah, kan? Islam kepada dialah kamu akan dihimpunkan. Jadi muslim yang dimati Allah sekalian, maksud tersebut adalah memisahkan seseorang dengan fikirannya. Maksudnya orang-orang mujahid ni orang-orang yang faham agama, faham ayat tafsir Quran. Bukan faham zahir pun tak. Bukan macam kita baca Quran, kita baca terjemahan, kita faham. Tak. Kita baca terjemahan lain, tafsir lain. Terjemahan tu dia terjemahnya Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan. Tapi nama tafsir
dia akan perincikan Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu imam-imam yang hebat man, karang tafsir. Imam Tabari man. Tu kenal Imam Tabari siapa man? Cuba Google tengok Imam Tabari. Siapa Imam Tabari man? Tafsir dia lah yang tafsir yang paling Imam Tabari. Rujukan sehingga sekarang man. Tu Tabari. Kedua, Imam Qurtubi. Tuan-tuan buka tengok dalam Google siapa Imam Qurtubi. Rujukan sehingga. Lagi Imam Ibnu Kathir. Tafsir Ibnu Kathir. Oh, banyak jilid man. Tafsir Jalalain. Nampak man? Lagi Tafsir Al-Munir. Marhum Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Seluruh negara Islam, muka Islam mengambil itu sebagai rujukan utama. Tafsir Al-Munir merangkumi kebanyakan tafsir-tafsir. Nah, kita lihat. Lepas tu kita boleh nampak bagaimana mereka, orang-orang yang pilih oleh Allah ni, mereka faham betul dengan tafsir. Dan waktu zaman Rasulullah SAW lagi, Allah Ta'ala dah hantar kepadanya seorang sahabat. Seorang man. Sahabat Nabi ada 136,000. 23 tahun, 136,000. 23 tahun dah, 136. Allah Ta'ala bawa seorang sahabat, bila firman Allah turun, sahabat tu tahu ayat itu mengenai apa. Dan sebab tu sahabat lain selalu rujuk kepadanya. Dan bila satu firman Allah Ta'ala turun, idza jaa nasrullahi wal fath, dah dapat kemenangan kepada bumi Islam, kepada Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab Mekah dah dapat balik. Bila turun firman tu semua, ayat tu semua turun, sahabat Nabi semua seronok. Tanya sahabat ni bernama, tak silap saya, Ibnu Abbas man. Ibnu Abbas. Mereka tanya, wahai Ibnu Abbas, cuba bagi maksud sebab apa ayat ni diturunkan. Ibnu Abbas jawab, sesungguhnya kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil pulang oleh Allah Ta'ala. Sahabat Nabi semua macam tak boleh nak terima man. Seorang pun tak nak terima. Mereka jenis itulah against him. Mereka kontra dengan beliau. Dan tepat sekali bila Ibnu Abbas kata gitu, selang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ayat Quran itu, firman itu, surah itu, Allah Ta'ala jemput Rasulullah SAW pulang kembali. Nampak kan? Ni. Ni kita nak tahu kan? Ni kita nak tahu bahawa setiap ayat Quran itu hendaklah kepada ahlinya yang menghuraikan. Jangan kita man. Sikit pun kita jangan man. Kata saya ni dengar pada ustaz ni. Ustaz ni kata ni firman dia, ini ayat tafsirnya. Saya tak berani. Apa? Ni orang bijak. Ni orang yang paling selamat. Malaikat mencatat belah kanan. Dia tak berani langsung nak melangkah lebih. Tak. Walaupun dia ni seorang yang akademik, seorang yang profesor, seorang yang Tan Sri, seorang yang Datuk Sri, seorang yang doktor. Tapi bab ini, dia angkat tangan. Minta maaf, saya tak boleh. Bab kan? Ni orang bijak. Dan inilah yang ikut kepada ashabun Nabi SAW. Sahabat Nabi. Seorang pun tak berani. Man. Semua serah pada Allah dan Rasul. Man. Muslimin-muslimat yang mati Allah sekalian, memisahkan seorang dengan fikirannya sehingga dia tidak sedar dengan perbuatannya sendiri. Allah Ta'ala menjelaskan perkara tersebut dalam firman-Nya, sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati
punya hati atau yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia menyaksikannya. Sesungguhnya surah Qaf ayat 37, pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia menyaksikannya. Maksud di sini maknanya perkataan hati dalam ayat tersebut adalah fikiran. Ni Imam Qurtubi kata apa dia? Iaitu hati dalam ni adalah fikiran Ini fikiran bagi orang-orang yang beriman. Sebab tu pepatah Melayu kata, berfikir dulu sebelum berkata-kata. Berfikir dulu sebelum berkata-kata. Penting telajak perahu boleh patah kembali, telajak kata-kata menyesal tak sudah. Nampak Lepas tu bila kita betul ikut tuan-tuan puan-puan yang Allah, acuan agama betul-betul tuan-tuan, ramuan dia benar-benar, kita akan dapat panduan yang betul. Rasulullah SAW ajar kita, kul khairan awliyasmud, berkatalah yang baik, yang elok, yang terpuji, ataupun mulut senyap. Kalau kita kata-kata tu boleh memberikan orang ceria, semua kita boleh ceriakan orang. Dia boleh buat orang gelak ketawa, orang seronok, tanpa dia ada nak kena kat kawan tu, nak sakitkan hati kawan tu, ataupun nak mengaibkan dia. Tak ada langsung. Tapi dia jenis buat orang gelak ketawa yang seronok, orang suka dengan dia. Itu boleh, agama tak marah. Tapi kalau bila kita cakap itu, kita rasakan boleh menimbulkan persengketaan dan tanda tanya dan sebagainya, elok kita senyap. Senyap je sampai habis. Sebab umur kita makin lama makin pendek. Makin pendek bukan makin panjang, dah makin pendek. Perjalanan kita pun makin lama makin lambat. Perjalanan kita tubuh kita makin lama makin ke bawah. Mata kita pun makin lama makin tak jelas. Telinga kita makin lama pun makin kurang dapat pendengaran. Akal kita makin lama makin letih. Lepas tu nak kuatkan balik dengan itu adalah kita dengan rapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah. Berlaku di bumi Syam, Syria, Dimashq, seorang budak kanak-kanak kecil berada di depan. Syekh tu mengajar di depan. Syekh tu mengajar, budak tu berada di depan. Budak tu berada di depan, daripada budak itu kanak-kanak sampai dia mumayyiz, sampai dia balik, sampai dia besar, sampai dia kahwin, sampai dia ada anak. Syekh tu masih lagi mengajar. Habis pengajian, jumpa Syekh. Wahai Syekh, kamu kenal saya? Kenal ya Ibni. Araf tu kah ya Ibni? Aku kenal kau. Wahai budak, wahai anak. Macam orang kita, orang tu kata, anak, walaupun bukan anak kita, orang tu kita macam tu. Macam Arab kan? Boleh tak saya nak tahu apa rahsia Tuhan? Sampai cakap pun macam orang yang umur 30-an, mata pun jenis mata jernih macam orang 30-an, pendengaran pun telinga jenis jelas lagi, akal fikiran pun memang kata jenis laju dan sebagainya, tubuh badan cergas lagi. Apa rahsianya wahai Tuhan? Boleh tak kongsikan kepada saya? Syekh kata, ya Ibni, wahai anakku, ihfadillah fi sigar, yahfazka fi kibar. Kamu jaga Allah Ta'ala waktu usia kamu remaja, Allah Ta'ala akan pelihara kamu semasa kamu telah berusia. Nampak kan? Tuan-tuan puan cuba agak berapa usia Syekh tu kan? Cuba agak kan? 90 tahun kan? 90 tahun
Tak ada waktu mana waktu usia mudanya nak mencari keaiban orang. Dah. Waktu usia mudanya nak memfitnah orang. Tak ada. Alhamdulillah. Tak ada. Waktu usia mudanya nak mengumpat orang. Tak ada. Satu pun tak ada. Dan tak ada waktu usianya, waktu remaja, nak menyakitikan hati orang. Satu pun tak ada. Dia sibuk untuk diri sendiri. Dia tengok, tengok. Sibuk pembetul diri sendiri. Mulazamah dan sebagainya. Man. Nampak kan? Ini orang mukmin yang bijak kan. Dan itu kan yang kita ambil kan. Yang kita cuba nak kan. Duduk dengan kawan kita, duduk rakan kita dengan teman-teman handai kita, sembahlah benda yang baik kan. Bila kawan tu nak buka sikit cerita tak sepatutnya, kita pun tegur lah man. Kena tegur man. Kita kena tegur. Sebab dia rapat kita. Dan dia boleh terima kenyataan kita. Kita tegur lah. Bila tegur, kita cakap dengan uslub bahasa yang cukup baik man. Cukup halus man. Cukup lembut man. Ni. Ini ashabun Nabi SAW dapat daripada baginda SAW. Dapat daripada Rasulullah. 136,000 semua pun sahabat dah baik, tapi mereka nak lagi terbaik, mereka jumpa Rasulullah SAW. Sebab kalau jumpa Rasulullah teman, bahasa pun indah dan masuk ke dalam hati. Dengar pun seronok. Nabi bukannya jenis cekah-cekah orang man. Bukannya kerdik-kerdik orang man. Awal-awal tu Nabi tak ada usaha man. Nabi langsung tak ada awal tu, baru kawan tu, Rasulullah langsung tak ada nak jerkah orang, tak ada nak kerdik orang, tak ada tengking orang, tak ada tu man. Beza dengan sistem sekarang man. Beza. Nak jadi askar kena macam ni, nak jadi polis kena macam ni, nak kerja kerajaan kena macam ni, nak kerja swasta kena macam ni, nak kerja sendiri kena macam ni. Cuma kan cara masing-masing kan. Bila panduan tu masing-masing ikut macam Rasulullah SAW, berjayalah. Tapi kalau bila panduan tak keluar kita daripada tempat kita bersara, tengok ada tak kita punya pegawai nak datang kepada kita kan. Itu maksud kesan. Dan itu sebabnya kita bila sebut nama Rasulullah SAW, kita takut. Sebab apa? Kita rindu dengan orang yang ada akhlak, sifat macam Rasulullah SAW. Rindu betul kita. Kalau boleh nak jumpa Rasulullah pun kita merasa segan. Sebab apa? Ketokohan akhlak yang cukup luar biasa. Nak cerita pun segan itu. Malu betul. Malu man. Lepas tu orang pernah tanya Syekh Ali Jumaah. Sekiranya Syekh dapat jumpa Rasulullah, apa yang Syekh nak buat? Wahai Tuan, aku kalau nak jumpa Rasulullah, aku kalau diizinkan jumpa Rasulullah, aku tak nak jumpa Rasulullah. Aku akan sorok di belakang-belakang pokok-pokok. Sebab aku rasa malu. Aku rasa malu dengan diri aku. Akhlak aku tak macam Rasulullah. Nampak man? Siapa tu man? Syekh Ali Jumaah tu. Mesir. Kita macam mana man? Macam mana kita dengan pegawai kita, macam mana kita dengan orang bawahan kita, bagaimana kita pula dengan pekerja-pekerja kita, bagaimana pula dengan orang yang bila ada tahanan dan sebagainya, bagaimana bahasa, bagaimana layanan man? Contoh cuba ambil sejarah macam mana Rasulullah SAW bila dapat tahanan kafir Quraisy, bagaimana layanan. Cuba tengok sejarah man. Ada tak sekali waktu mana mereka tangkap Quraisy, waktu perang Badar, ada tak mereka dizalimi, dianiaya? Cuba tengok man. Tak ada satu pun mangsa kafir yang jadi tawanan Badar yang kena teruk
oleh Rasulullah SAW. Satu pun tidak. Bahkan mereka dimaklumkan oleh Rasulullah supaya mengajar orang Islam. Sebab mereka ada ilmu. Rasulullah minta mereka ajar orang Islam. Dan mereka dilayan sebaik-baiknya, man. Itu tawanan, man. Tawanan kafir. Makan cukup, minum cukup, tidur pun selesa, dan tak pernah memalu banduan kafir. Itu Islam, man. Aurat tak nampak, tutup rapat. Apa mereka nak buat, sembah mereka sembah, tak ada gangguan. Kan? Sedikit ruang, tuan, beri masa pada Tuan Bilal yang mulia. Seterusnya saya akan buat kesimpulan. Saya mohon izin, insya-Allah. Silakan Tuan Bilal. Tuan-tuan muslimin-muslimat yang dimuliakan Allah, saya mohon izin sikit umpan 10 minit paling lama pun untuk kesimpulan, dan insya-Allah moga-moga Allah Taala rahmati kita semua. Sikit tambahan dan kemudian kesimpulan, insya-Allah. Moga-moga Allah Taala berikan keampunan kepada kita. Sambungan tadi kita lihat dari sudut peperangan Badar, kita tengok bagaimana pihak tawanan iaitu Islam dapat menangkap, menahan, menawan askar-askar Quraisy yang kafir. Mereka dialu-alukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar orang-orang Islam ilmu, kan. Bila diajar, puan, tidak ada satu pun daripada mereka, kan, dilayan dengan kekasaran. Kan? Satu pun tak ada, kan. Apatah lagi dengan bahasa-bahasa yang kasar, tak ada, kan. Ini Islam ajar, kan. Islam ajar gitu, kan. Tidak akan memalukan, iaitu tawanan satu. Sama ada nampak mereka punya apa saja warna kulit, aurat dan sebagainya. Tidak akan memberikan mereka layanan yang sampai tidur tak lena, makan tak kenyang. Tak ada, kan. Minum sampai dahaga, tak ada. Mereka akan beri layanan sebaik-baik layanan, kan. Sebab apa? Satu hari kelak kamu akan menghadap aku. Allah Ta'ala cakap, kan, awal-awal ni. Mana? Dialah kamu akan dihimpunkan. Kita akan bertemu dengan Allah. Apa kita nak cakap dengan orang yang kita aniaya, kan? Kalau tak belajar, kan, duduk tamat-tamat ilmu, tamat-tamat syurga, tak apa, Ustaz. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cuba baca ayat Allah yang lain. Inna Allah syadidul iqab. Sesungguhnya siksaan Allah, hukuman Allah, balasan Allah sangatlah perit, sangatlah pedih, sangatlah sakit. Kat mana kamu nak jumpa orang yang kamu aniaya nanti? Bapak. Ni. Supaya dapat muhasabah diri kita, man. Tengok macam mana. Sampai tahap macam tu Rasulullah bagi. Tak kacau langsung kamu agama itu dari sudut apa amalan mereka. Langsung Rasulullah tak kacau. Nak buat apa buat. Buat. Tapi dah jadi tawanan, kamu harus mengajar umat Islam ilmu. Nampak, kan? Diorang ajar. Nampak, kan? Dan orang nampak indah Islam. Itu yang Islam dapat kat dunia 3/4 dunia, kan? Zaman tu. Zaman sekarang, kan? Nampak, kan? Sama-sama Islam pun kita buat remeh-temeh, kan? Kalau jadi tempat-tempat lain, banduan semuanya, pakaian apa yang dia bagi, kan? Tutup aurat dia tidak, kan? Dalam tu privacy pun tak ada. Nampak, kan? Quran, tasbih ada tak? Cuba tengok macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Macam mana pendekatan diberi, kan? Supaya kita tengok itulah Islam sebenar. Baru kita akan nampak, kan? Ni. Sebab apa? Sebab kita semua akan jawab daripada Allah Ta'ala, kan? Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang terakhir, kan, menurut Imam At-Tabari mengatakan, perkara tersebut merupakan berita yang mengatakan bahawa Allah yang memiliki hati setiap hamba.
Dan dia maha berkuasa untuk membatasi seseorang dengan hatinya, sehingga seorang tidak mengetahui apa pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak kan? Hati kita. Hati kita semua milik Allah Ta'ala. Tak akan kita dapat hati kita tak ada. Allah Ta'ala pegang. Maka kita cuba supaya jaga hati kita baik-baik, man. Bersihkan hati kita dengan zikrullah. Ingat Allah Ta'ala. Mintakan rahmatnya, mintakan keampunannya, mintakan maghfirah dia, mintakan segala-galanya daripada dia. Moga-moga dengan itu, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa kita, man. Akhir sekali tuan-puan, dalam hidup kita, hablum minallah wa hablum minan nas. Buat baiklah kepada Allah Ta'ala, iaitu ketaatan kepadanya, sama'an wa ta'ah. Kami dengar dan kami taat. Solat 5 waktu, masuk waktu solat. Jangan tangguh, man. Jangan tangguh, man. Duduk dalam taman syurga. Duduk, man. Berbakti kepada ayah dan ibu. Berinfak, berwakaf, bersedekah. Buat baik kepada manusia. Man. Ingat, man. Pegang baik-baik, man. Moga nanti kita di sana takkan rasa penyesalan 1000 penyesalan. Bahkan kita dah berlepas dengan apa tanggungjawab kita yang telah laksanakan waktu kita berada di muka bumi, dan umur kita itu Allah Ta'ala berkati. Mudah-mudahan, mudah-mudahan Allah Ta'ala dengar rintihan kita, dengar kita punya pengharapan, dan dengar lunak suara hati kita di dalam. Dan moga-moga Allah Ta'ala tidak akan tutup hijabnya kepada kita. Yang terbaik semua datang pada Allah. Yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim.